Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan mulakan topik kita untuk tingkatan 3 ini dengan bab 1, rangsangan dan gerak balas. Slide ini saya ambil daripada slide Cikgu Nur Azila binti Khalid, SMK Ulu Tiram, Johor. Terima kasih atas perkongsian slide ini. Baik, kita teruskan dengan subtopik yang pertama. Okey, topik yang pertama ialah 1.1 sistem saraf manusia. Okey. Untuk 1.1 sistem saraf manusia ni, awak akan belajar tentang sistem saraf yang berada di dalam manusia. Okey. Sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan koordinasi badan? Contoh, kalau awak nak bergerak, awak nak jalan kaki, awak perlukan mata untuk melihat ke depan. Kaki awak melangkah. Bila kaki awak melangkah, tangan awak juga akan sama-sama ayun. Maksudnya, awak hanya nak bergerak ke depan saja, tapi seluruh badan awak berkoordinasi untuk bergerak. Kaki, tangan, deria awak yang ada, mata untuk melihat. Baik, selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ. Apa fungsi organ? Contoh, degupan jantung dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui suatu proses. Baik, struktur sistem saraf manusia. Okey. Sistem saraf manusia terdiri daripada dua. Yang pertama, sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf periferi. Okey. Apa itu sistem saraf pusat? Kita tengok pada rajah ini. Untuk rajah ini, sistem saraf pusat, okey, dia terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Saraf tunjang berada di mana? Saraf tunjang berada di dalam tulang belakang. Okey, ini kita panggil sebagai main center untuk sistem saraf kita. Okey. Kalau untuk yang kedua pula, Kalau untuk yang kedua pula, sistem saraf periferi. Untuk sistem saraf periferi, dia memerlukan ada dua bahagian. Okey. Bahagian yang pertama ialah saraf kranium dan bahagian yang kedua ialah saraf spina. Untuk saraf kranium, okey, dia ialah unjuran yang keluar daripada otak. Okey. Saraf kranium menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman yang keluar daripada otak. Saraf spina pula ialah saraf yang keluar, ni saraf spina, saraf yang keluar daripada saraf tunjang. Okey, harap awak fahamlah apa yang saya cuba cakap ni. Okey. Ni ya. Ini saraf kranium. Ini saraf spina. Okey, saraf spina ni menghubungkan daripada mana? Menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Otot rangka tu apa pula? Otot rangka tu otot-otot yang berada pada badan kita lah. Okey. Next. Okey, fungsi sistem saraf manusia. Okey, ada 4. Yang pertama, mengesan rangsangan. Yang kedua, menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Yang ketiga, mentafsir impuls. Dan yang keempat, menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okey. Sebelum tu saya nak awak tahu apa itu maksud impuls. Impuls
impulse ialah isyarat. Okey, isyarat yang berbentuk denyutan elektrik lemah yang bergerak di dalam saraf. Okey, macam mana dia bekerja? Cuba kita tengok ni. Tapi sebelum tu, ada dua benda yang awak kena tahu. Okey, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Gerak balas badan manusia terhadap rangsangan boleh dibahagikan kepada dua. Okey, satu tindakan terkawal dan yang kedua tindakan luar kawal. Apakah tindakan terkawal? Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Contoh tindakan terkawal termasuklah membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari, bersenam. Maksudnya apa yang kita nak buat tu, itu kita panggil semua tindakan terkawal. Ni, bersenam. Awak nak bersenam, awak buat. Awak nak makan, awak kawal. Awak nak lari, awak kawal. Awak nak menulis pun sama. Awak nak membaca. Awak nak bercakap. Semuanya terkawal oleh otak kamu. Okay, next. Macam mana pergerakan rangsangan, gerak balas itu. Tengok kepada urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Contoh, ini ada dalam buku teks awak. Rangsangan. Rangsangan mesti ada dulu. Yang pertama, contoh kalau dalam buku teks ni dia tulis bunyi deringan telefon. Itu rangsangan. Yang seterusnya dikesan oleh telinga. Kita punya deria. Deria kita ada 5 deria. Salah satunya telinga. Kalau awak boleh senarakan apa lagi 4 lagi deria yang kita ada. Kita akan belajar juga ke-5 deria ni dalam bab ni. Telinga mendengar bunyi deringan telefon yang kita panggil sebagai afektor, iaitu dia sejenis reseptor lah. Dia menerima bunyi daripada telefon. So kita panggil afektor. Kemudian bunyi itu, isyarat itu dihantar ke otak menggunakan impuls saraf. Dia akan hantar ke otak menggunakan impuls saraf. Impuls, isyarat. Otak akan tafsir apa yang berlaku. Dia dah tafsir, kemudian dia terus hantar impuls ataupun isyarat tersebut kepada efektor. Ni beza dia. Ni afektor, ini efektor. Kalau dalam contoh ni, otak lah. Sebab gerak balasnya, awak akan sentuh skrin telefon. Ini pergerakan untuk tindakan terkawal. Sebab dia melibatkan otak. Terkawal mesti melibatkan otak. Next. Tindakan luar kawal pula. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Awak tak fikir pun awak nak buat tu, tapi dia dah buat dulu. Dia ada 2 kumpulan. Tindakan luar kawal melibatkan medula oblongata. Medula oblongata yang ni, bahagian yang highlight ni.
bawah otak. Dia dekat dengan saraf tunjang. Okey. Contoh-contoh tindakan luar kawal. Denyut jantung, kita tak kawal kita punya denyutan jantung. Kita bernafas pun kita tak kawal. Peristasis, ni peristasis ni apa? Pergerakan makanan dalam sistem penghadaman. Okey, ni peristasis. Pergerakan apa tu? Nanti kita tengok ada rajah tu. Okay, next, rembesan air liur. Awak makan, awak mesti keluar air liur, kan? Kalau air liur tak keluar, selalunya makan mesti keluar air liur punya lah. Okay. Adakah awak kawal air liur tu keluar banyak mana? Tak. Itunya kita panggil sebagai tindakan luar kawal. Okay, denyutan jantung. Okay, ini air liur mences, kalau orang Jawa kata. Ni tarik nafas. Okay, ini yang peristasis ni. Ini contoh. Ini awak belajar waktu tingkatan 2. Pergerakan bolus. Kalau dalam apa ni? Esophagus. Pergerakan makanan. Otot bahagian esophagus ini mengecut, makanan tertolak ke bawah. Kecut, makanan tolak ke bawah. Kecut lagi, makanan tolak ke bawah. Ini kita panggil sebagai peristalsis. Okey, itu yang pertama tadi. Tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata. Yang kedua, tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang. Okey, ini kita panggil sebagai tindakan refleks. Okey, yang pertama, ini contoh. Menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Kedua, menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Bersin apabila habuk masuk ke dalam mata. Ketiga-tiga contoh ni kita buat, kita tak kawal pun. Okey. Sebab apa? Sebabnya, contoh, kalau untuk tindakan luar kawal, kita terpegang. Jari kita terpegang benda panas, kita terus tarik, barulah kita sedar yang, aku rupanya terpegang benda panas. Tujuan dia, salah satu tujuannya ialah untuk elakkan kecederaan. Ni. Ataupun macam tadi, contoh tadi tu, terpijak benda tajam, kaki akan terus tarik, tapi dia tak sedar pun apa yang dia buat. Itu maksudnya tindakan luar kawal ataupun kita panggil sebagai tindakan refleks. Okey. Bersin ataupun ini, rajah ni, sentakan lutut. Okey, bukan lutut ni. Sentakan kaki. Kalau doktor, dia ketuk bawah sikit daripada kita punya lutut ni. Bawah sikit, ada satu tempat tu, kalau diketuk, kaki akan ternaik ke atas. Kalau tak kena gaya ni, muka doktor ni kena sepak ni. Okey. Tadi, sebelum ni, tindakan terkawal, kalau awak masih ingat, tindakan terkawal yang dibuat. Okey. Arah aliran impuls untuk medula oblongata tadi kan. Okey. Untuk tindakan terkawal. Kalau yang luar kawal, cuba awak tengok. Pergerakan dia, contoh, kalau pegang benda panas, okey. Benda panas ni kita panggil sebagai rangsangan. Okey.
Bila rangsangan yang pertama dikesan oleh afektor. Afektor ni, kalau dalam contoh ni, kulit lah. Okay. Contoh ni, kulit. Kulit akan menghantar impuls. Nampak pergerakan impuls ni. Bergerak. Terus ke saraf tunjang. Saraf tunjang. Dalam saraf tunjang ni, dia hantar balik impuls ke efektor. Ini nombor 3. Saraf tunjang. Yang keempat, efektor. Efektor dalam contoh ni ialah otot. Perasan tak apa perbezaan tindakan refleks? Aliran impuls dalam tindakan luar kawal, tindakan refleks dengan yang tadi tu. Bila yang angkat telefon tu. Kalau yang angkat telefon tu, dia melalui impuls melalui otak untuk tafsir. Tapi kalau untuk saraf tunjang ni, dia tak sampai pun dekat otak. Dia terus ke saraf tunjang. Tujuan dia apa? Untuk memendekkan masa bagi mengelakkan kita lebih elak, kita tidak tercedera. Okey, itu kepentingannya. Okey, kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian. Okey, ini secara keseluruhan. Kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian. Okey, rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan, ini tindakan luar kawal, dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. Nampak tak koordinasi dia? Ini kita tak tindakan. Sekejap. Tindakan terkawal, okey, untuk pernafasan. Manakala tindakan tak terkawal pula ialah untuk ni tindakan luar kawal, pernafasan. Pergerakan badan, tindakan terkawal. Okey, next. Sistem saraf yang terjejas lazimnya menjadikan seseorang itu lumpuh sementara atau lumpuh separuh dan lumpuh keseluruhan. Okey, baik. Untuk ini saya habiskan dulu 1.1 untuk awak faham. Okey. Dan saya harap awak dapat faham. Kalau tak faham, boleh tanya saya. Baik, itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.